Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa Surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bertemu lagi bersama-sama. Kita baca suci Al-Quranul Karim pada ayat 158, 185, 186. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tughlabunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kamu. Tidaklah ada dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Tuan-tuan bila dengar ayat ni seram gitu kan? Kita jarang dengar ayat ni. Selalu dengar kat mana? Kat kubur. Malam ni aku bawa kau surau. Lalu dengar kat kubur kita orang dengar ni. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Imam baca. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Baik, dalam dua ayat ini tuan-tuan, saya bawakan dua ayat ini bergandingan kerana di sinilah tuan-tuan Allah Ta'ala terangkan beberapa cabaran-cabaran hidup di dunia ini. Yang paling besar sekali, kita hidup ni kena ingat mati. Itu nombor satu. Ya, Allah Ta'ala berikan cabaran-cabaran yang lain, dugaan berupa harta kekayaan, nafsu diri sendiri, juga tak lari. Dugaan ini datang daripada luar, sama ada daripada musuh-musuh Islam, golongan-golongan munafik, orang-orang yang menyekutukan Allah dan sebagainya. Baik, Allah Ta'ala sebut di sini memberi peringatan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang suruh kita ni selalu mengingati mati. Aksiru antuzakkira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut aksiru, perbanyakkan mengingati hadhimil ladzat, pemutus kepada kesedapan, keseronokan, iaitu mati tuan-tuan. Setiap yang bernyawa ni kita makhluk semua mati.
Tak ada yang akan hidup, yang kekal maknanya. Israel itu sendiri pun, walaupun dia yang paling penghabisan sekali makhluk yang akan mati nanti. Betapa payah rupanya dia nak mencabut nyawa dia sendiri. Dulu pandai kalau godam orang aja, tarik sebrot sana sebrot sini. Bila rasa sendiri, oh sakit rupanya mati ni. Kalau aku tahu macam ini mati sakitnya, sudah pasti aku akan berlaku lunak kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala sebelum ini. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk ni akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya apa? Wajah Tuhan kamu, zat Tuhan kamu, yang punya kebesaran dan yang kemuliaan. Allah Ta'ala saja akan kekal. Jadi kita ni hidup ni tuan-tuan, asalnya daripada apa? Bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimanakah kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan kamu ni asalnya apa? Amwatan, mati, tak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah Ta'ala hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah Ta'ala matikan kamu lagi. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi kamu. Summa ilaihi turja'un, daripada tak ada ni sekarang ni ada ni. Kemudian Allah Ta'ala matikan lagi, masuk kubur. Kemudian summa yuhyikum, kamu dihidupkan lagi besok, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian disitulah tuan-tuan menjadi titik tolak, sama ada kita ni summa ilaihi turja'un, kepada Allah Ta'ala kamu dikembalikan. Maknanya apa? Kehidupan hakiki sebenarnya manusia ni, kita ni, iaitu kekal sama ada di neraka ataupun di syurga tuan-tuan. Ya. Saya suka sebenarnya kalau Pak Imam ni, kita sukalah, bukan saya rasa tuan-tuan pun setuju. Walaupun di kubur tu orang kata buat bid'ah, baca apa talqin dan sebagainya, tapi kita nampak faedahnya banyak besar, betul. Walaupun orang kata tak dengar orang kubur, tak apalah, paling tidak yang hidup ni dia dengar. Ya. Apabila datang malaikat maut, jawablah dengan lidah yang fasih. Catat, semua catat kan. Apa orang yang datang catat. Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Kan bagi ingat kita ni supaya sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Cari sunnah Nabi. Ma imamuka, apa ikutan kamu, dan sebagainya. Itu beri pengajaran supaya kita sedar, kerana disitulah tempat yang paling strategik sekali, iaitu di tempat orang mati, suasana ketika baru orang mati. Kita berkumpul terus, diperdengarkan dengan tazkirah berkenaan dengan kematian. Amat cantik sekali talqin ni. Jadi kita kena terus amalkan supaya memberi kesedaran kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia ni tak boleh larilah daripada mati. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum ni, ayat 154 surah Ali Imran. Katakanlah kamu wahai Muhammad, kalau kamu berada sekarang dalam rumah, nescaya orang-orang yang Allah Ta'ala dah tentukan kematiannya dulu di sana. Di mana? Di lautan Hindi ke, kat Turkmenistan ke, Kazakhstan ke, Uzbekistan ke, dah Piramli keluar cerita kan, Gohidgostan ke, wallahualam. Kita tak ada nak dia mati dah. Ni cerita tuan-tuan. Ni ambil contoh. Macam mana kita ni yang patutnya Haji Pak Imam mati kejap lagi. Contohlah dah berlaku dah. Mati kat mana? Dekat Pekan tu, dekat depan Tom Yam tu. Kata tu.
Tapi kat sini lagi. Sekarang ni 8:10. 8:20 ditakdirkan mati di sana. Dan saya Tuhan akan pergi ke sana dengan apa cara sekalipun. Ada cara dia, tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala sebut, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Tak percaya? Ini cerita kalau mati, ya. Jangan kata ustaz doa mati. Kalau MH370 tu dia mati orangnya, tak pasal-pasal 2 orang pengantin baru tu, betul? Keluarga tak tahu, tiba-tiba berkeinginan nak ke mana? Nak pergi ke Beijing honeymoon. Allah Ta'ala kata takdirkan mati di mana? Di Kazakhstan tentunya. Tentu. Padahal ada kat sini ni baru kan? Tiba-tiba katalah nak mati melepaskan. Mati di sana juga dia akan pergi, tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah mati kat sini kejap lagi. Tiba-tiba macam mana caranya? Telefon bunyi, abang gula habis, tetamu datang ni di tengah-tengah kuliah ni. Allah Ta'ala takdirkan 8 suku kejap lagi. Kalau kabut dia pergi start motor pergi ke sana, sampai sana berdebam accident, mati. Padahal kat sini tadi dia akan pergi menuju kematian. Maknanya kita tak boleh lari, tuan-tuan. Ya? Kita ambil satu kisah lah dalam dunia kehidupan. Imam Ghazali menceritakan berkenaan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini memang punya kekuasaan yang hebat, besar. Alam malakut tu, dia menguasai jin, ifrit ni semua buat kekuasaan dia. Satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam buat kenduri, buat majlis kenduri. Bukan joget-joget tu. Itu kita dah lah hilang. MS ni hilang akal lagi, tuan-tuan. Jangan sampai hilang akal tau. Macam itu. Bala dia macam-macam bala dah kita ni apa? Harga barang naik, bala. Denggi cukuplah setakat Samson. Itulah. Macam-macam kena ni tau. Jerebu. Ni dah alhamdulillah panas, dah hujan dah. Hilang lagi. Itu harta kita tu yang hilang tu, yang main-main. Kosnya mungkin berbilion ni. Bukan sikit, tuan-tuan. Nak cari tu, negara lagi bertambah. Dengan keluasan pun sekarang bertambah. Nampak? Allah Ta'ala dugaan demi dugaan kepada kita. Maka Nabi Sulaiman buat kenduri. Satu ketika, tuan-tuan, dia didatangi oleh seorang lelaki yang tak pernah dia lihat. Betul? Orang lelaki ini pandang seorang lelaki lain dengan penuh, dengan renungan yang begitu tajam sekali. Dia pandang, tak berhenti-berhenti, tak berkelip mata. Orang yang dipandang ni, pemuda yang dipandang ni takut. Dia takut. Orang tak pernah jumpa, kemudian pandang dia semacam takut, dia gerun sungguh. Maka dia pun mengadu pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Sulaiman, aku takut dengan orang tu. Aku tak pernah jumpa dia. Dia pandang aku cukup tajam, menusuk kalbu. Takut. Wahai Sulaiman, tolong aku, pindahkan aku dari sini sekarang juga. Betul? Aku tak nak tengok muka dia lagi. Tengok, dia tengok muka aku je. Maka Sulaiman ni dengan tentera dia yang hebat-hebat ni kan jin, dia bawa sekejap saja pemuda tadi keluar daripada tempat majlis tersebut. Jauh. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di China dan sebagainya. Maka Sulaiman pun pergi kepada lelaki yang merenung pemuda tadi. Nabi Sulaiman tahu sebenarnya itu siapa? Israel alaihissalam. Kenapa kamu tenung orang lelaki tadi tu sampai takut dia? Aku hantar jauh-jauh. Israel kata, aku heran, dia kata. Aku lihat Allah Ta'ala dah takdirkan dia ni mati kejap lagi. Di mana? Di India tu. Tapi aku tengok betul ke orang ni, tapi dia masih berada di sini. Aku heran. Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala perintahkan aku suruh cabut di sana, tetapi dia masih berada di sini. Nampak tuan-tuan? Ni bagaimana cara Allah Ta'ala nak
kodokkan takdir dia tadi tuan-tuan. Berlaku. Tak pasal-pasal Sulaiman hantar dia ke sana. Maka Nabi Sulaiman kata, dipersilakanlah. Sesungguhnya orang itu tadi dah aku hantar ke tempat yang mana Allah Ta'ala telah takdirkan kematian ini. Maka Israel pun pergi ke sana, dia cabut nyawa di sana. Itu dia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakanlah kamu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan kejar kamu tuan-tuan. Kemana aja tak boleh lari. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada siapa? Kepada yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Thumma nunabbiukum bima kuntum ta'malun, Allah Ta'ala akan kabarkan apa sahaja amalan-amalan kamu di dunia dulu, diterangkan balik, ditunjukkan balik. Sebagai apa? Untuk dibalas. Divideokan balik tuan-tuan. Dan kamu soal mati ni memanglah, kalau nak sebut mati ni, kalau agak-agak kita ni ditanya sekarang ni, dah sedia ke untuk mati? Kalau tanya seorang-seorang takut, siapa berani? Ya tak? Kita pun tak disuruh pun oleh agama untuk angan-angan minta mati dah. Seharusnya kita bersedia hidup panjang, minta Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkan umur aku. Tapi umur yang panjang itu bermanfaat, beramal soleh. Jangan umur panjang tetapi penuh dengan maksiat tuan-tuan. Itu kita kena ingat. Cara kalau kita ditanya nak mati sekarang kan? Tak boleh, bini cantik baru kahwin, tak nak. Boleh mati sekarang? Tak boleh, hutang banyak. Boleh mati sekarang? Tak boleh, anak kecil lagi ramai ni. Macam-macam rasa kita. Boleh mati sekarang kakak? Tak boleh, belum taubat lagi, dosa lagi banyak. Macam-macam. Sebab itu dirahsiakan kematian ini tuan-tuan. Supaya apa sebenarnya? Supaya kita sentiasa bersedia sebenarnya. Sebab kita tak tahu. Rasulullah SAW anjurkan kita dengan berbagai cara supaya kita ni ingat mati. Sampai nak tidur pun doanya Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama engkau ya Allah aku hidup dan aku mati. Ingat mati juga, sebab tidur itu adalah mati sementara. Macam mana lagi Nabi ajar kita ni supaya kita disuka menziarahi kubur. Mak bapak kita setahun sekali balik raya tu ziarah kubur, cabut sikit rumput, timbunkan balik tanda kuburan itu. Kalau dah hilang, biar anak cucu tahu ini kubur atuk dan sebagainya tuan-tuan. Zurul kubur fa innaha, kubur ini mungkin Rasulullah SAW sebut raudhatun min riyadil jannah. Kubur ini boleh jadi syurga daripada taman-taman syurga. Tapi boleh jadi juga Nabi kata khufratun min khufarin nar, Nabi kata, iaitu boleh jadi kubur itu juga merupakan satu lubang, satu liang daripada liang api neraka. Kena banyak ziarah kubur. Kalau ada orang mati, pergi ziarah, dapat banyak manfaatnya tuan-tuan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sedikit maknanya berkenaan dengan mati ni perkara utama. Sebelum Allah Taala sebutkan ayat berikutnya, dugaan seterusnya. Kenapa saya kata dugaan tadi? Kerana kematian ni lah tuan-tuan, di akhir hayat kita ni diberi dugaan yang paling besar. Bila hadis Imam Muslim sebut kita ni akan apa? Dihantui mungkin oleh iblis-iblis setan ni saat kita nak ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan apa? Ibu yang membawa apa? Air susu bapa, kata mati dalam Yahudi, mati dalam Nasrani. Nampak dugaan yang besar.
Lebih-lebih lagi lah kalau orang itu orang yang melakukan kerjanya dosa banyak di dunia ini, tuan-tuan. Jadi naudzubillah min zalik, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Baik, Allah Ta'ala sebut akan diberi ganjaran. Jangan takut. Bukan mati ni maknanya mati hilang itu aja. Ataupun mati ni kamu akan dilahirkan dunia balik, kelahiran semula. Macam setengah-setengah kepercayaan agama Hindu dan sebagainya, mereka percaya ada kelahiran semula. Sebab itu mereka sanggup mati. Nampak? Boleh. Sebab mereka yakin dia akan lahir semula melalui baby yang lain akan datang. Lepas tu kalau geng 36 ni kan, geng mama apa sanggup mati tak kisah. Nampak? Dah tertanam dalam jiwa dia, percaya kekuatan ada pada dia bahawa dia akan hidup kembali. Faman zuhziha 'anil nar, Nabi Allah Taala sebut, barang siapa yang Allah Taala bebaskan dia daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, maka orang itu orang yang berjaya, tuan-tuan. Ya, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, dia kata, iqra'u in syi'tum, bacalah kamu ayat ni kalau kamu nak, kerana banyak manfaatnya. Ayat apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ni ayat ni kena baca. Kerana apa? Memberi manfaat kepada kita, motivasi, semangat untuk kita terus beramal, dan kita yakin percaya bahawa Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Orang yang beramal soleh ini Allah Ta'ala tetap akan berikan ganjarannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni tak lain, Allah Ta'ala sebut, adalah perkara apa? Yang memperdayakan. Ya, maknanya dunia ni tak kekal, tak kenyang mana pun. Kalau kita makan, kena kata seronok dunia ni, makan durian tu, sebiji durian tu makan, kena yang kucing titun tu, yang kecil, yang biji kecil tu kan, makan mula-mula masa lapar, tuan-tuan tengok sedapnya makan durian ni. Rasa nak makan semua, nak beli semua. Bila makan seulas dua ulas, kenyang ke? Tak larat dah. Sementara je nikmat. Betul? Keseronokan sementara je. Dia yang sedap tu bila lapar je. Tapi bila dah makan 2-3 ulas dah rasa kenyang, nampak pun dah apa? Dah tak seronok dah. Betul? Begitu. Itu dunia tu, hakikat dia begitu. Melainkan di mana? Di syurga. Apa sahaja yang kita nikmati itu berkekalan, berpanjangan. Makan sedap, makan dan terus makan, tak akan rasa puas, tuan-tuan. Sedap. Macam kita, macam mana orang makan dalam keadaan yang begitu lapar, terus begitu saja. Keseronokan, kenikmatan dalam syurga ni berbeza di dunia. Itu pun bila kita nampak, tipu sedap ni sekejap aja. Ya. Tidak berkekalan, tuan-tuan. La tublawunna fi amwalikum, Allah Ta'ala sebut, nescaya kamu ni akan diuji terhadap harta kamu, satu, wa anfusikum, dan juga diri kamu, dua. Banyak ayat Quran sebut begitulah gayanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan sebut harta dulu baru orang, bukan orang dulu baru harta. Tuan-tuan mungkin boleh datang ke surau, tapi mungkin tak boleh masuk duit dalam tabung. Harta ni lain macam sikit tau. Boleh datang, ya boleh, tapi nak keluar susah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut harta dulu. Ini harta ni kebanyakannya boleh menjadikan manusia ni binasa. Sebab bakhil mereka lah. Sebab orang-orang dahulu pun Nabi sebut, kerana bakhil mereka lah, kedekut mereka dengan harta lah, mereka boleh bergaduh, menumpahkan darah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sampai begitu sekali. Ini harta. Dalam ayat lain kita biasa dengar, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang kamu pada jalan Allah Ta'ala
Allah Ta'ala sebut harta dulu ke diri dulu? Harta dulu. Bi amwalikum wa anfusikum. Harta kamu dulu. Baru di diri kamu. Di sini pun sama juga. Fi amwalikum wa anfusikum. Harta kamu dan juga diri kamu. Ya, bukan senang. Kita nak jadi sebagai nama bila Nabi sebut 3 bahagian tu. Ya, 3 kita kena bahagikan harta kita ini kepada 3. Afdalu dinarin, Nabi kata sebaik-baik dinar, maknanya duit kita ni harta, yunfiquhur rajulu dinarun. Yang pertama apa tuan-tuan? Nabi kata ala iyalihi, itu kepada siapa harta nak kena manfaatkan ni, kena infakkan. Pertama-tama sekali harta daripada 1/3 itu hendaklah dimanfaatkan, diinfakkan kepada keluarga dia. Nombor 1, pastikan anak isteri kita dulu cukup. Selepas itu barulah keluar sikit pada saudara mara kita, jiran tetangga kita, masyarakat dan sebagainya. Ini kadang-kadang dia belanja, dia punya apa, kalau sekarang ni macam-macam berlaku ni. Tak heranlah dunia akhir zaman ni, kita tak kata saja lelaki ni main kayu 3, dah perempuan pun sama je. Kita tengok bagaimana kes yang berlaku, bawa lari 50,000 duit suami, pergi jumpa siapa? Ex-boyfriend dia. Nampak? 50,000 bawa, ya Allah tuan-tuan. Di Pedaya, kalau report polis siap ugut lagi. Tak ke kurang ajar punya bini ni. Dia ugut, kau report polis, aku bunuh diri, dia kata. Ni saya baca Metro bulan sudah. Nampak? Macam itulah. Bila harta ni Allah Ta'ala kata tak digunakan dengan sebaiknya. Kita bagi dalam rumah ni, letakkan macam-macam kemudahan. Bukan setakat TV. Kau TV tu nak astro lagi, nak apa lagi, nak internet dia. Betul? Masuk wifi apa semua apa, streaming lah, nak mudah kan. Kita pergi kerja, orang rumah dia main Facebook, chatting dan sebagainya. Facebook, jumpa kawan lama tu yang dia kata ex-boyfriend dia. Jadi macam-macam tak tentu halu. Ini kita tak mau berlaku macam inilah. Kita gunakan harta tak betul. Ya, jadi harta tu kita ni kalau sebagai ketua keluarga mesti pastikan anak-anak ni diurus dengan baik, duit belanja cukup dan sebagainya. Jangan jadi nanti anak ni macam peminta sedekah, menebeng-nebeng depan orang ramai, depan kawan, macam tak cukup makan, padahal bapak ni orang yang punya harta. Ya, kenalah gayanya nak didik anak ni. Budak-budak sekarang ni dia memang jajan aja kan. Kontos. Ikut macam-macam lah tuan-tuan sekarang ni. Kita tak boleh, kadang susah betul nak beralang lah. Jadi kita lah bapa 1/3 kepada keluarga. Wa dinarun, Nabi kata yunfiquhur rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. 1/3 lagi harta dia, 1 bahagian dinar ini hendaklah dibahagikan ke mana? Ala dabbatihi, pada kenderaan dia. Nampak? Penting kenderaan ni tuan-tuan. Nak pergi kerja, nak pergi masjid, nak balik kampung, hantar anak sekolah, nak pergi pasar dan sebagainya. Kenderaan penting. Sebab tu Nabi letak prioriti dia nombor 2 selepas daripada infak pada keluarga. Saya pernah jumpa seorang tua 50 lebih dekat Peicin. Dia punya kereta tu apa ditambah lagi, lower. Dah tua dah ni. Sungguh saya cakap, dah tua. Dia, ustaz boleh macam ni? Saya kata tak apa, bawa pergi masjid. Saya kata tak apa, jangan cabut, tak apa. Kenapa? Saya tanya haji dah dah tua. Saya kata baru tak apa ustaz, dah tua baru ada duit itu dia. Baru dapat dah duit EPL kan keluar. Geram ustaz, dulu muda-muda tengok orang telah naik Leo, kata dia. Sekarang macam-macam tuan-tuan letak bawah tu. Macam tak apalah kata, tapi janganlah lebih-lebih lah kan. Dia kata ni sebab sedap ustaz ni, cilok kata dia. Lowot kan. Macam-macam dah tua, ada juga gitu ya. Tak apa, jangan apa kan dia. Okey, cantik.
Ini boleh laju pergi masjid, dia kata. Tak apa. Jadi kenderaan ni penting. Sebab tu saya datang kemari pun saya teringat dulu, betul tak? Saya sembahyang di mana? Di N-Stack traffic light sembahyang maghrib dengan anak saya. Masa tu saya nak kemari dengan Honda Cabuk tu, Honda Accord dulu tu, tahun 2000, tahun 80. Oh, lama dah. Orang kata Honda Accord sedap, awak belilah. Oh, memang sedap. Duit, kejap. Duit. Berhenti. Duit. Betul bila dengar hadis ni. Ya Allah, betul lah. Tak boleh jadi. Kita ni zuhud tak bertempat, bahaya ni. Makan diri sini. Pernah tempat yang saya pergi ni sampai terbelih kambing, tak jadi, batal. Tak dia menyumpah aku. Apa ustaz ni? Kenapa? Tak ikut cakap Nabi. Nabi kata apa? Dinarun ala dabatihi fi sabilillah. Sebab tu tuan-tuan bagi duit ke aku untuk kereta. Dapat pahala tak? Dapat. Bagi banyak lagi bagus. Macam-macam dia. Cepat nak naik terbang ni. Naik 370. Ini semua kena perhatian lah sebenarnya. Dulu kita tak rasa apa kan. Boleh ni ustaz bagus ni. Dah spare part mahal Honda ni. Betul tak? Mahal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan kecil hati yang ada Honda tu. Maksud saya, pengalaman saya lah. Kereta dah lama sangat dah tu. Sekarang jual dekat mana? Dekat potong kereta. Susah ya Allah. Macam kita mengansur kereta juga jadinya. Sekejap 2 minggu ada je ini rosak, itu rosak. Dinilai tu saya pernah hujan-hujan berhenti situ, terpaksa telefon budak highway punya foreman tu. Dia punya charge banyak. Ya Allah, lagi lah teruk. Kadang beli kereta, alhamdulillah lah kan. Bila senang kereta tu senang, kita senang, mudah kan. Sampai kalau lambat pun boleh kecut 1.4 kemarin. Kan highway tu cepat dia. Kalau dulu 100 lebih sikit ada. Duit tu, duit jadi masalah. Kerana apa? Kita orang yang tak peka dengan kenderaan. Maknanya apa saja perkara yang boleh menyampaikan kita kepada kebaikan tu Nabi suruh jaga, tuan-tuan. Sarana-sarana ni. Betul, jangan remeh-temehkan kenderaan ni. Fisabilillah, tuan-tuan bekerja tu fisabilillah lah. Cari nafkah untuk apa? Anak isteri. Tu kena juga kena elok. Kena pastikan kenderaan baik, minyak hitam, air ada ke tidak kan, dan sebagainya. Kemudian yang nombor 3 Nabi sebut wa dinarun yunfiquhur rajulu ala ashabihi fi sabilillah. 1/3 lagi Nabi kata, iaitu apa? Harta dia dinafkahkan kepada siapa? Kawan-kawan dia yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Nampak ni, kita tak larat nak pergi jauh-jauh perjuangan. Tuan-tuan, kita kena bagi. Kalau orang ada minta derma, katalah nak beli kapal selam kan, nak cari 370 tu kan, nak cari nak kena cari penting ni. Masuk lautan Hindi tu dalam, tahu tak? Laut Benggala apa tu? Dalam tu. Nak beli kapal selam, ini tak boleh guna kan? Nak beli lagi, kena kumpul duit. Tuan-tuan kena bagi. Maknanya apa? Kita tak mampu nak bagi, rakan-rakan yang pergi tu, kita kena bagikan bekalan pada mereka secukupnya, tuan-tuan. Ni penting. Jangan kita lupakan kawan-kawan kita yang berjuang ni. Sama ada mereka ni perang, betul-betul perang, ataupun mereka keluar menuntut ilmu. Contohnya anak-anak, saudara-saudara kita belajar di luar negara, kurang bekalan dan sebagainya. Mereka fisabilillah tu, kita kena bagilah sekadar berapa yang kita mampu. Jadi ni 3 bahagian yang Rasulullah SAW sebutkan untuk kita ambil perhatian. Kita bagikan, infakkan harta kita, jangan kedekut. Kerana ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani. Tuan-tuan,
Kerana orang yang rajin menginfakkan harta ni, Nabi kata setiap pagi akan ada dua orang malaikat. Malaikat ni orang bukan? Dua malaikat yang setiap hari akan catat. Dia kalau orang tu kaki sedekah, dia akan catat, ya Allah, banyakkan harta dia lagi. Dan malaikat yang lagi satu akan sebut apa? Ya Allah, dia ni kedekut, engkau musnahkanlah harta dia, tuan-tuan. Nampak? Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dugaan harta ni. Kemudian Nabi sebut, Allah Taala sebut wa anfusikum. Tadi harta dan diri kamu. Kamu diduga dengan diri kamu, dengan perasaan malas, sakit, penat dan sebagainya. Nak sampai ke surau ni, dugaan dia macam-macam. Betul? Baru balik kerja penat, lapar, belum makan. Ada pula nanti anak-anak lain kecil, cucu dan sebagainya. Nak dengar berita pula tu. Macam-macam dugaan, tuan-tuan. Ni diri kita. Dan Allah Ta'ala sambung, wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adhan kathira. Kamu juga pasti akan dengar. La tasma'unna, ada dua taukid ni. La satu, nun tasydid di ujung tu, penguat. La tasma'unna, kamu betul-betul akan dengar. Dengar apa? Banyaknya tahmah, fitnah, orang cabar Nabi, orang menghina Nabi, orang hina agama Allah Ta'ala. Betul? Ini di luar pula daripada keluarga tadi, kita dan keluarga kita, tetapi di luar, maka Allah Ta'ala kata akan datang daripada luar ni macam-macam ragam manusia yang berani lagi mempertikaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baru-baru ni kan, kita didedahkan dengan berita tentang apa? Lagi keluar, dulu dah senyap dah, iaitu Dr. Kasim Ahmad. Walaupun ada pihak kata, ya dia tak ada hina. Dah, bagi saya tak ada. Tak payah buat fiqh itu, suruh kaji pun hadis, tak payah, dia kata. Bukan bidang dia pun. Dia pun bukan orang yang khusus dalam bidang agama Kasim Ahmad ni. Dia bidang akademik, memang hebat lah bidang akademik dia. Dia pernah menjadi pensyarah di mana? University of London. Telah baca dia punya letak kan. Pernah menjadi pegawai penyelidik di mana? Dewan Bahasa dan Pustaka. Pernah menyertai Parti Sosialis Rakyat Malaysia, PSRM. Kemudian diharamkan kerana ada unsur-unsur tak baik. Komunis ada sebab faham komunis sebagainya. Kemudian dia masuk United Malays Organization, National Organization, UMNO, masuk UMNO. Ni saya cerita dia, siapa dia? Bukan saya ingin dengan UMNO tu, dah. Dia ni, dia masuk UMNO. Kemudian dia pernah lagi tu bukan apa? Jamaah Quran Malaysia. Tetapi Registry of Sosialis ROS ni tak terima. Kerana dia dah tak faham dah perangai Kasim Ahmad ni, tuan-tuan. Dulu dia tulis buku hadis, betul? Hadis satu penilaian semula. Diharamkan dah oleh Pusat Islam melalui muzakarah mufti-mufti negeri dulu. Dah lama dah diharamkan. Tetapi sekarang berani lagi. Nampak, tuan-tuan? Berani timbul balik isu Kasim Ahmad ini. Dia minta kepada Datuk Syamsuddin, Kementerian Dalam Negeri, supaya halalkan, tarik balik pengharaman buku ni. Berani kan dia? Macam mana ya boleh berani orang anti hadis ni? Tuan-tuan bayangkan. Antara sebabnya dia disokong oleh orang-orang yang di belakangnya ada orang-orang yang kuat, orang yang berpengaruh. Dia samalah tu orang yang sewaktu dengannya. Sebab orang yang itu juga yang menyokong dia ni, orang yang dulu suruh tafsirkan semula ayat Quran. Ni orang yang sama. Saya kalau tak sebut tak sedap. Tak sebut juga. Sebab dia dah tak ada apa-apa kepentingannya. Dr. Mahathir ni kan sama. Dia sebutlah, semua orang tahu, tak apa, tak berdosa. Kalau aib orang yang orang tak tahu saya dedahkan, berdosa. Tapi semua tahu dah, di media-media sebut. Tak ada masalah bagi saya. Sebab di mana-mana pun saya berjaya, saya sebut nama, tak ada apa-apa. Dia dulu yang ugut Kelantan untuk apa? Kalau berani buat hukum hudud,
buatlah, dia ugut. Ni orang yang sewaktu dengan sampai sekarang timbul lagi buat perkara-perkara macam ini, tuan-tuan. Apa buatlah seminar pemahaman undang-undang Islam ke, bagaimana nak laksanakan hukum Islam, bagi dedah pada orang. Ini buat itu, tak payahlah, kata. Dia ni boleh dapat tempat ni dalam masyarakat ni, cukup geram betul. Padahal dulu dah disumbat dalam mana? Internal Security Act, betul kan? Dah masuk 5 tahun dia dulu dalam ISA dia ni. Keluar pun bila zaman kawan dia ni dia keluar tu. Nampak? Sampai sekarang berdua lagi. Dia buat macam-macam perkara yang boleh menjadikan kita, masyarakat ni kadang boleh rosak kan? Dan yang paling ketara apabila dia mempersoalkan tentang kalimah syahadat. Dulu dia perlekeh perundangan Islam, hadis sebagai sumber perundangan Islam. Perempuan tutup aurat di masjid dipertikai. Nampak? Yang ini dia pertikai pula, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia kata ini mengagungkan Nabi. Mana boleh agung mendewa-dewakan Nabi, dia kata. Nampak? Sedangkan itu kalimah syahadah wajib, betul. Itulah iman kita, tuan-tuan. Nabi Muhammad ni pesuruh Allah Ta'ala. Kita bukan dewakan Muhammad tu macam Tuhan, dah. Tapi memang Nabi itu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Memang kita disuruh ikut Nabi. Cara Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita pelik, tuan-tuan, bagaimana dia boleh kata dia ikut Quran, hadis ni tak ikut, kan? Pelik. Sedangkan yang arahkan ikut hadis, ikut Nabi ni adalah Allah Ta'ala. Pelik betul ni. Dia nak bodohkan, orang bodoh boleh lah dibodohkan. Tapi saya yakin tuan-tuan dia tak mampu nak bodoh-bodohkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul, betul tak? Taatlah kamu secara mutlak dengan Allah Ta'ala, wa ati'ur Rasul, mutlak juga. Perkataan ati'u ni lepas dia tak ada lagi. Ati'u Allah, ati'u ar-Rasul, tak ada perkataan lain, mutlak. Macam mana kau kena taat Allah, taat pada Muhammad. Siapa sebut tu? Allah Ta'ala. Jadi macam mana dia kata dia boleh kata dia ikut Quran? Tak ada juga. Jadi dua-dua. Sebab tu orang segolongan manusia sebut dia ni sebagai orang yang anti, keluar murtad. Boleh cakap, boleh cabar, boleh bangga, senyum lagi tu, cakap di sebuah negara Islam ni. Saya dah hantar dah 3 bulan. Itu yang saya tengok kat YouTube lah. Punya berani dia, kurang ajar betul. Tapi tak ada jawapan lagi daripada Kementerian Dalam Negeri. Seronok. Padahal dulu tak ada macam ni. Dah macam merebak, tuan-tuan. Sebab tu bala ni macam-macam Allah Ta'ala bagi kepada kita supaya ingat ada orang-orang macam ini. Dah dengan Tuan Harun dia, Syiah dia dan sebagainya. Golongan-golongan macam ni lagi keluar, tuan-tuan. Ni kita takut sungguh lah. Macam-macam lagi nanti Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ni yang Allah Ta'ala sebut, kamu akan pasti dengar. Artinya sampai hari kiamat ada manusia-manusia jenis macam ini yang kerjanya selalu mempertikai Allah Ta'ala, agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kontroversi betul tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni. Pertikaikan Rasulullah melalui kalimah syahadah itu tadi tu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala pun dah bagi tahu lah sebenarnya dalam ayat ni yang saya sebut ni. Golongan-golongan macam ini. Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala ni dengan penghinaan dan kejian yang begitu banyak. Sama macam siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul juga. Dalam satu hadis sahih Imam Bukhari, cukup panjang hadis tu cerita bagaimana Nabi satu ketika lewat, dia lalu pada satu majlis orang Islam, tetapi dihadiri oleh orang bukan Islam campur Yahudi. Termasuklah dalam majlis itu ada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi datang, tuan-tuan, naik himmat kedah. Biasalah kalau kita jalan ada labuk sikit. Abdullah bin Ubay keluar terus tutup hidung. Nampak ada hina Nabi. Dia pelikir ni.
Apa dia datang macam ini? Macam itulah kita gamaknya. Ada peli-peli Nabi. Tapi Nabi terus berdakwah. Di masjid itu Nabi terus amar ma'ruf nahi mungkar. Dia kata cukup kata. Wahai Muhammad, betul kau cakap ni cantik, aku suka, tapi tak sesuai lah. Ni perangai orang munafik itu, tuan-tuan. Tak boleh, ni tak kena ni. Engkau bercakap dengan orang lain, itu lagi baik, kata dia. Orang sini tak dengar, tak main. Macam itulah. Jangan cakap kat sini, cakap sana. Sana orang sana tu boleh dengar, tuan-tuan. Sampaikan Rasulullah SAW kecil hati. Nampak dengan perangai Abdullah bin Ubay, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ni ayat ni, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar wahai Muhammad, sabarlah. Akhirnya Rasulullah bersabar dan Rasulullah maafkan beberapa golongan manusia macam ni. Maknanya Rasulullah tidak ambil tindakan kepada mereka. Kerana kita perlu menyantuni kadang-kadang orang yang menentang kita ni, bukan maknanya kita tak boleh terjauh, ya. Nabi ajar gitu juga. Memang ada ketikanya kita kena lawan, kita kena perangi musuh ni. Tetapi bukan semua situasi begitu. Ada kalanya kita kena dekat dengan mereka. Macam Abdullah bin Ubay. Ini cerita Abdullah bin Ubay sebelum Islam. Bila Abdullah bin Ubay masuk Islam, kalau belum Islam ni memanglah kafir. Tetapi bila dah Islam, dia Islam, tetapi dia jadi orang yang munafik. Selalu ada cerita saja. Sehinggakan dia, kalau kita lihat, kita ingat cerita peperangan Uhud, ya, dia bawa lari berapa? 300 tentera orang Islam balik daripada peperangan. Nampak perangai orang munafik ni. Dia pengaruhi 300 orang daripada cuma 1000, tinggal 300 hilang, tuan-tuan. Disebabkan apa? Disebabkan perangai ataupun tindak tanduk orang-orang munafik ni suka menggagalkan perkara-perkara kebenaran ini, tuan-tuan, ya. Muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jadikan negara kita ini teruslah dalam keadaan aman, ya. Tidak ada lagi malapetaka yang berlaku. Hujan, bila hujan ni kita tengok terus hujan, ya. Zaman Nabi pernah begitu. Bila datang orang Badui ni, datang minta pada Nabi, ya Rasulullah, minta tolonglah, minta pada Allah Ta'ala hujan. Nabi bila doa minta hujan, hujan terus turun, tak berhenti. Saya fikir ini terus banjir, habis, tuan-tuan. Periuk mereka, periuk belanga mereka, semuanya hanyut. Minta lagi, ya Rasulullah, berhentikan hujan. Macam itu. Susah juga, ya. Kalau ada berterusan hujan jadi banjir juga. Kalau berterusan jadi malapetaka. Ini semua yang perlu kita hayatilah sebagai orang Islam. Apa yang Allah Ta'ala turunkan itu banyak hikmahnya. Jadi bila saya kata sentuh pasal rakan-rakan kita dalam kapal terbang tu kan, apa yang terjadi, memanglah sewajarnya kita umat Islam mendoakan kebaikan kepada mereka. Walaupun kita rasa yang majoritinya orang-orang bukan Islam, tak salah kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia selamat dan macam-macam lah, tuan-tuan. Jadi sebenarnya kita orang Islam ni yang kita kena fikir apa itu ya tadi, iaitu apa? Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sesuatu yang terjadi itu Allah Taala tu maknanya berkuasa penuh, berkuasa mutlak, ya. Jangan jadi hilang akal, saya kata. Dah hilang tu cukuplah, jangan jadi hilang akal. Bawa kelapa kat airport, malu ke dengan malu, ya Allah. Negara Islam pakai tok bomo, kelapa pula tu. Tak apa lagi dibawa, boleh dia ancam orang lain pula tu. Tak macam siapa kena bawa dia? Kena tahu bawa. Saya tahu, saya dapat maklumat baru. Saya nak cakap, nak cakap bahaya. Nak cakap, tunggu aku kedai tu, belanja aku makan. Maklumat terbaru, siapa yang ada? Ini saya. Ya. Saya tak adalah cakap apa, tapi SB kawasan sini itu 2 orang tu mula kenal. SB ni kalau ada pun alhamdulillah lah, baik juga dia dengar.
Sebab dua orang SB yang dua pencen ni jadi sahabat saya. Yang seorang memang jadi sahabat baik saya. Ada masalah agama sekarang, dia telefon saya selalu. Kemana ada sahabat dia akan tanya. Saya akan bagi tahu. Jomlah, sampai ke saya begitu. Biar dia kematu dengar. Biar dia dengar aja. Kalau adalah SB gitu, baru alhamdulillah dia sambil mengaji, dapat manfaat. Dan sebenarnya saya lihatlah yang SB ni tuan-tuan, dia bukanlah dia tak elok. Dia cuma nak tahu je. Tak usah dia cakap apa kan. Cakap benda betul, dia cakap apa. Tapi alhamdulillah, kita doakan mereka ni dapat hidayah petunjuk. Sampai sekarang tuan-tuan, betul saya kata. Seorang SB tu bagus. Dekat dengan masjid, dengan agama. Alhamdulillah. Walaupun apa itu kesan dia. Biar banyak datang pun tak apa. Kita dengarkan perkara yang benar. Kita bukannya ajaran sesat kan. Kita nak cakap tu. Kalau ajaran sesat tu lain lah. Kebenaran ini. InsyaAllah tuan-tuan, setakat itu sajalah. Pertemuan kita, jadikanlah benda ini sebagai iktibar. Apa yang saya sebut dahulu, kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Kerana banyak macam berlaku ni petanda akhir zaman. Ada apa-apa tuan-tuan? Tak ada ya? Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.